Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syuhada. Hari ini saya akan membentangkan satu subtopik mengenai pendidikan, iaitu prasekolah yang berkaitan dengan COVID-19. Coronavirus ataupun COVID-19 adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Coronavirus yang terbaru ialah ditemui di China. Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada selesma biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Penularan coronavirus masih belum dikenal pasti. Walau bagaimanapun, jangkitan daripada manusia kepada manusia yang lain telah disahkan berlaku. Pemakaian penutup mulut dan hidung face mask adalah disyorkan kerana ia membantu mengurangkan penyebaran virus dan lebih praktikal untuk digunakan oleh orang awam. Ianya juga bagi menghalang pendedahan yang lain kepada titisan dan percikan air liur orang yang memakai penutup mulut dan hidung ini. Namun begitu, ketika coronavirus ini berlaku, KKM telah mengumumkan bahawa pembukaan semula prasekolah pada 1 Julai. Namun, KKM juga telah meletakkan pematuhan dan garis panduan kepada ibu bapa kerana ramai ibu bapa yang mula khawatir akan keselamatan anak-anak mereka jika prasekolah ini dibuka. Antara garis panduan yang KKM berikan ialah: pertama, kemudahan cuci tangan dan mengimbas suhu disediakan oleh sekolah. Saringan suhu badan dilakukan di pintu masuk. Ketiga, kedudukan murid ditetapkan dengan jarak sosial. Keempat, kelas perlu sentiasa bersih dan murid mesti cuci tangan sebaik tiba di kelas, dan juga guru sentiasa pakai pelitup muka. Pelaksanaan garis panduan pembukaan semula prasekolah ini diharap dapat memastikan pengurusan sekolah dan proses PDP boleh beroperasi dengan lancar. Semua sekolah hendaklah patuh kepada peraturan yang ditetapkan dalam garis panduan ini. JPN dan PPD hendaklah memantau pelaksanaan pengurusan sekolah di negeri dan daerah masing-masing bagi memastikan pematuhan kepada garis panduan ini. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Johari bin Raiman. Saya merupakan pelajar MSU College Sabah dalam program ICT Full Time Weekend. Okey, di sini ingin saya berkongsi dan menerangkan sedikit berkenaan dengan tajuk yang diberikan bagi subjek tamadun Islam ataupun TITAS, iaitu kesan gejala COVID-19 dalam pembangunan tamadun manusia khususnya di Malaysia. Okey, untuk tajuk ini saya memilih sektor pendidikan sekolah rendah sebagai contoh aspek kesan gejala COVID-19 itu sendiri. Okey, kesan dan gejala COVID-19 dalam sektor pendidikan ini sangat besar impaknya, di mana kita boleh lihat pelajar tidak dibenarkan hadir ke kelas atau hadir ke sekolah sejak pelaksanaan pemerintahan kawalan pergerakan ataupun PKP pada 18 Mac 2020. Okey, ini sebenarnya akan menjadikan pembelajaran secara atas talian itu dilaksanakan di rumah bagi menggantikan kelas secara fizikal yang memerlukan pelajar itu sendiri untuk hadir ke sekolah. Okey, sebenarnya ini akan mewujudkan satu isu yang buruk, seperti pelajar tidak mempunyai akses internet dan kesukaran guru untuk memantau pelajar ataupun memantau prestasi pelajar-pelajar terutamanya pelajar sekolah rendah yang masih belum faham dalam norma baru atas talian itu sendiri. Okey, pelajar sekolah rendah akan kurang fokus dan mudah untuk mereka berasa bosan ataupun mudah untuk berasa boring, sekaligus akan menyukarkan para guru untuk mengawal pelajar-pelajar tersebut. Okey, setiap arahan dan soalan juga akan menjadi lebih sukar untuk diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah ini berbanding pelajar sekolah menengah yang lebih dewasa daripada mereka. Kerana pelajar-pelajar ini dalam memerlukan ataupun arahan yang lebih jelas secara bersemuka berbanding di dalam atas talian. Okey, namun ada juga kesan positif terhadap perkara ini, di mana pembelajaran atas talian ini akan dapat mengurangkan kos perbelanjaan mereka di sekolah pada hari-hari sebelum ni. Okey, dan juga akan menjimatkan masa pelajar itu sendiri. So, jadi itu adalah sedikit informasi yang ingin saya kongsikan kepada anda, diharap dapat menjadikan suatu informasi yang berguna nanti. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nakidin bin Ahmid dari jurusan BICT. Saya akan membincangkan kesan-kesan COVID-19 kepada pendidikan dari segi kolej dan ataupun universiti. Berdasarkan kajian yang saya temui, antara kesan-kesannya adalah nilai yang ditujukan oleh kolej ataupun universiti. Kedua-dua pelajar dan ibu bapa mereka sekarang lebih memperhatikan nilai yang mereka terima dari pendidikan tinggi dan juga apa yang mereka harapkan. Ini akan bertambah cepat kerana lebih banyak keluarga tidak dapat atau tidak akan membayar tahap tuition yang dikenakan oleh banyak kolej dan universiti sekarang. Perubahan di sini penting. Ini adalah persimpangan nilai dan harga yang penting. Selalunya naratif umum hanya tertumpu pada harga. Apabila anda bercakap dengan keluarga, anda akan mendengar sesuatu yang berbeza. Keluarga ingin memastikan pelaburan masa dan sumber kewangan yang berharga bernilai seperti yang ditentukan oleh hasil. Kolej dan universiti akan dipaksa untuk lebih reflektif mengenai kualiti yang ditawarkan institusi tertentu dan apa yang keluarga akan bayar untuk nilai yang dirasakan itu. Selain itu, adalah pendidikan berdasarkan permintaan. Calon pelajar hari ini tidak dibatasi oleh apa yang ditawarkan dan bagaimana ditawarkan. Mereka mahu pendidikan ketika mereka menginginkannya dan menyampaikan bagaimana mereka menginginkannya. Mereka lebih terbuka untuk format hybrid dalam talian dan pribadi. Pembelajaran campuran, program dipercepatkan, pilihan sambilan dan banyak lagi. Sesetengah universiti telah memulakan tahun akademik baru mereka dengan menggunakan kursus hybrid untuk membolehkan pelajar mengambil bahagian secara langsung atau jauh dari kediaman mereka. Tekanan akan meningkat untuk membengkokkan model dan menawarkan perkara seperti kelayakan mikro yang tertumpu pada matlamat kerjaya yang sempit dan program akademik yang jauh lebih disesuaikan dengan minat tertentu. Pelajar akan lebih lantang mengenai syarat-syarat di mana mereka bersedia melaburkan masa dan sumber kewangan. Itu saja, terima kasih. Dari segi pengangkutan, COVID-19 mendatangkan beberapa kesan negatif dan positif terhadap tamadun manusia di Malaysia. Salah satu kesan positif ialah pengurangan bilangan kenderaan ataupun jentera memberi impak yang sangat signifikan terhadap alam sekitar kita. Alam sekitar pun semakin pulih secara tidak langsung menyebabkan ekosistem alam lebih stabil berbanding sebelumnya. Selain itu, berdasarkan sebuah kajian yang telah dijalankan, mendapati bahawa peratus kemalangan jalan raya yang membawa maut dan kecederaan teruk telah menurun. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif terhadap tamadun di Malaysia. Salah satunya ialah pelajar yang menuntut di luar negara dan individu yang bekerja di luar negara tidak mempunyai cara untuk balik ke tanah air atas sebab kekurangan atau ketiadaan pengangkutan dalam pandemik ini. Hal ini akan menyebabkan mereka terkandas di luar negara sehingga situasi COVID-19 dapat terkawal. Oleh yang demikian, sebuah keluarga yang berjauhan pada waktu tersebut mampu mendatangkan kebimbangan, keresahan secara tidak langsung mengakibatkan. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Awang Muhammad Nazri bin Awang Rahim.
student Bachelor in International Business. Hari ini saya akan menceritakan kesan gejala COVID-19 dalam pembangunan tamadun manusia khususnya di Malaysia. Berjudul Pendidikan Teknologi. Pada bulan Mac lalu 2020, Sekolah Merata Malaysia ditutupkan selama 2 bulan atau lebih berdasarkan di negeri mana kita tinggal. Dengan itu juga Malaysia dah diumumkan bantuan prihatin, iaitu bantuan kepada semua telekomunikasi di Malaysia untuk memberikan 1 gigabit percuma dari sekarang hingga habis PKP. Dengan itu, semua rakyat Malaysia diberikan 1 gigabit percuma. Pelajar dan guru belajar bersama demi kemajuan kanak-kanak dalam bidang IT dengan menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom ataupun Twitch. Norma baru ini juga dah dilaksanakan bahawa setiap sekolah perlu ada temperature scanner untuk scan kepanasan suhu setiap pelajar dan guru untuk membiasakan diri bahawa untuk mengelakkan penyakit COVID-19. Terakhir, saya nak ceritakan tentang bidang teknologi dan bahawa ia dah merangkumi semua rakyat Malaysia dengan menggunakan aplikasi MySejahtera untuk scan di mana rakyat Malaysia berada setiap hari. Tidak kira kita umur 7 tahun atau umur 50, setiap orang, setiap masyarakat perlu membiasakan diri untuk menjaga kesihatan dan mempelajari ilmu teknologi semampunya. Terima kasih semua. Ini semua nota saya semua diberikan oleh New Straits Times. Salam sejahtera. Saya Nelson bin Jonibis, pelajar tahun 1, Bachelor in Human Capital Management MSU. Berdasarkan kepada keratan-keratan akhbar yang disiarkan melalui berita harian pada 8 Mei 2020 dan 16 Mei 2020, mendapati golongan pendidik ada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak berpendapat bahawa walaupun terdapat kesan yang signifikan terhadap pandemik COVID-19 ini ke atas sistem pembelajaran dan pendidikan negara ini, namun demikian ianya tidak menghalang golongan pendidik untuk terus memberikan pembelajaran secara dalam talian melalui aplikasi terdapat di dalam Zoom, Google Meet, Google Classroom, Cloud Meeting, dan pelbagai kuis yang diadakan oleh golongan pendidik. Manakala menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, iaitu seorang pensyarah di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, yang disiarkan melalui kolumni Awani pada 7 Mei 2020, beliau menyatakan bahawa sistem pembelajaran negara sebenarnya masih dapat menampung perubahan kesan pandemik dengan baik, di mana perkara ini telah diperbincangkan dengan panjang lebar dalam satu wacana khas COVID-19 yang bertajuk Pendidikan Tinggi di Malaysia Pasca COVID-19, Perubahan atau Kesinambungan, Anjuran Universiti Putra Malaysia, di mana para panel berpandangan bahawa governance dan sistem pengurusan APT sedia ada sebenarnya masih mampu menampung kesan pandemik dengan baik. Jadi secara keseluruhannya didapati bahawa berdasarkan pandangan-pandangan daripada golongan pendidik ini, walaupun sistem pembelajaran secara konvensional ditangguhkan buat masa ini, tetapi
sistem pembelajaran secara dalam talian masih mampu memberikan sistem pembelajaran yang terbaik kepada para pelajar, sama ada di peringkat taska, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, college dan universiti. Terima kasih kepada semua atas kajian kalian. Itu sahaja dari kami, grup 3. Sekian, terima kasih.